Hai, selamat datang ke Mizati Channel. So, untuk kali ni kita akan sambung balik kepada chapter 3 hari tu, iaitu planning. Okay, so macam hari tu kita dah cover untuk subtopik external influence. So, sekarang ni kita akan cover pula iaitu part yang kedua, okay, iaitu human resource planning. So, dalam human resource planning kita akan cover untuk semua benda ni lah. Okay, so yang pertama kita pergi kepada the basic elements of HRP. So dalam HRP ini adalah basic element ataupun apa yang kita perlu tahu sebelum kita nak buat apa-apa tindakan ataupun kita nak buat apa-apa pemilihan, okay, ataupun proses macam kenapa kita perlu buatkan iklan ataupun kenapa kita perlu hire orang. Okay, so yang pertama adalah kita buat forecast level requirement and then kita compare dengan forecast level availability. Bermaksud kita comparekan antara jumlah pekerja yang kita perlukan dengan jumlah pekerja yang sedia ada. Okay, so kita compare sama ada gap ataupun tidak. Sebab kita kena tentukan gap untuk tentukan sama ada kita dah overstaff, fully staff ataupun understaff. So biasanya hire akan berlaku apabila berada dalam understaff sahaja. Okay, sebab bila fully staff, kita memang tak akan ambil pekerja. Dan kalau dah overstaff, kita patut seharusnya buang pekerja. Okay, untuk pastikan syarikat kita tak tanggung kos yang merugikan. Okay, selepas kita dah determine gap tu, dan terakhir barulah kita develop action sama ada apa yang kita nak buat. Okay, next kita pergi kepada initial revision. So dekat sini, okay, permulaan untuk kita tentukan sama ada kita nak ambil orang ke tidak adalah selepas kita dah buat proses yang tadi, kita buat strategic planning. Kita plan kita nak ambil orang tu kenapa, okay, dia link tak dengan organisation kita punya misi ataupun visi secara syarikat. And then kita kena plan juga time frame, okay, berapa lama proses staffing yang kita nak libatkan. Kebiasaannya proses staffing ni kebanyakan syarikat besar dia ambil proses yang agak lama sebab dia ramai calon. Okay, kadang-kadang 2 hingga 3 bulan. Tapi kebiasaannya kalau untuk syarikat yang kecil kurang daripada sebulan dah boleh settle lah untuk time frame. Dan ada juga syarikat-syarikat yang kecil dia hanya memerlukan mungkin kurang daripada seminggu untuk time frame bila untuk mencari pekerja. Seterusnya kita kena decide sama ada kerja yang kita nak buat iklan kerja kosong, kita nak cari kerja tersebut, dia dalam job kategori ataupun job level yang mana. Okay, so sebab kita kena tahu kalau kita buat iklan untuk lower level, cara periklanan dia berbeza. Berbeza dengan middle, berbeza dengan top level. So kita kena tahu job yang kita iklankan tu berada dalam kategori ataupun level yang mana. Seterusnya kita kena buat head count, kita kena kira juga current workforce kita, dan juga kita kena pastikan sama ada jika kita ambil pekerja tersebut, adakah pekerja kita akan tak ada kerja ataupun pekerja kita sebenarnya dalam syarikat tu dah terlebih. Okay, so kita kena tahu, kita kena buat head count supaya kita untuk pastikan syarikat kita berada dalam keadaan fully staff. Okay, takkan ada over ataupun understaff. Okay, next, kita kena tahu juga role and responsibility. Sebab bila kita dah buat iklan ke untuk mencari kerja, kita kena tahu jadi untuk sesuatu tugasan tersebut, barulah kita boleh cari calon pekerja. Okay, seterusnya kita tengok kepada forecasting HR requirement. So, bila HR, dia nak buat forecast, dia nak buat anggaran, dia perlukan berapa pekerja, dia boleh menggunakan 2 teknik iaitu statistical ataupun judgmental. Okay, so kalau statistical ni nanti kita akan tengok apa contoh-contoh approach dia. Tapi kalau judgmental adalah menggunakan kaedah top down ataupun bottom down. Okay, so untuk judgmental ni top down approach dengan bottom up approach ni nanti kita akan cover untuk next slide ya. Okay, next approach. Okay, approach ni penting sebab approach ni akan menentukan sama ada head count kita tadi, okay, dengan availability tadi betul ataupun tidak.
So kita kena tahu jumlah yang betul untuk data. So inilah yang saya cakap tadi, statistical technique. Kita ada Markov dan juga limitation dia. Apa masalah kalau kita menggunakan Markov ataupun tidak. Okay, next, reconciliation and gaps. So dekat sini, kita kena tahu tentang Cummings to bridge the projected gap. Ataupun kita kena tahu apa yang menyebabkan requirement, HR requirement dengan HR availability kita ada gap. Okay, so kita kena tahu. Mungkin kita kekurangan staff sebab ada projek baru. Sebab tu kita perlukan hire staff yang lain. Mungkin juga kita dah terlebih staff sebab apa? Kita dah tak ada projek. So, benda-benda tu yang akan ada gap. Okay. Dan yang terakhir, action planning. So, action planning kat sini adalah untuk kita tentukan, kita set objektif, kita nak macam mana. Kita kena generate alternative, access ataupun choose alternative yang sesuai. Jadi sebenarnya untuk part yang kedua ni, dia hanya cover ataupun kita nak kena explain balik adalah tentang basic element. Kita explain balik apa tu ni, kita explain balik apa vulnerability, apa determine gap dan apa action planning dia. So itu apa yang kita kena cover untuk HR planning dalam ni. Okay. So seterusnya kita pergi kepada staffing process. Okay. Sebab dalam chapter ni kita cuma cover 3 part. Okay. So dalam staffing process, first step adalah kita kena staffing objektif. Kita kena tentukan apa objektif staffing. Kenapa kita wujudkan staffing tu? Kenapa kita perlu buat staffing? So kebiasaannya kita akan tentukan based pada 2 objektif, kuantitatif dan juga kualitatif. Bermaksud kuantitatif ni adalah kita decide kita nak berapa orang pekerja ataupun berapa staff yang kita nak hire. Okay, ataupun yang kita nak ubah ataupun kita nak gajikan. Dan juga kita nak kualiti yang macam mana yang perlu ada dalam seseorang calon pekerja tersebut. So ini merujuk, kualiti merujuk kepada JS individu ataupun KSAO. Okay, selepas kita dah ada objektif, kita boleh generate alternative staffing activity. Okay, dengan cara apa? Kita deal dengan employee shortage dan juga surplus. Maksudnya kalau syarikat kita mengalami pekerja yang berkurang, kita boleh terus buat periklanan untuk capai staffing activity ni, alternatif yang kita dapat. Tapi kalau kita ada pekerja yang surplus, pekerja yang berlebihan, apa alternatif yang kita perlu fikirkan untuk selesaikan masalah tersebut dalam syarikat kita. Okay, so HR, awak kena sentiasa pastikan syarikat berada dalam keadaan fully ataupun understaff. Jangan sampai overstaff. Sebab bukan senang untuk buang pekerja. Tak boleh buang sesuka hati. Okay. So ini adalah staffing alternatif ataupun apa yang cadangan-cadangan yang apa yang kita boleh buat bila berlakunya employee shortage. Okay, so kalau kita berlakunya employee shortage, kekurangan pekerja, apa yang kita boleh buat? Kita akan terbagi pada 2 option, long term dan juga short term. Okay, so kalau long term, apa yang kita buat? Kita boleh recall, hire ataupun permanent in transfer, retrain ataupun transfer workout. Bermaksud kat sini, kita boleh panggil pekerja-pekerja kita yang mungkin kita dah berhentikan, okay, ataupun dia diberhentikan, mungkin dia dah tamat perkhidmatan. Okay, kita boleh panggil dia jika dia berminat. Okay, seterusnya kita boleh upah orang baru. Okay, ataupun kalau kita ada 2-3 syarikat yang kosong, okay, yang memerlukan, mungkin kita boleh hantar pekerja-pekerja sub syarikat kita ni kepada syarikat main kita, HQ kita. Okay, ataupun kita transfer workout lah. Maksud kalau kita dah tak ada orang tu, kita transfer je lah benda tu, workout tu kepada orang lain yang boleh kita subkan ataupun macam outsourcing lah. Okay, so kalau untuk short term pula, apa yang kita boleh buat adalah ni. Kita boleh increase overtime ataupun part time. Kita boleh increase subcontract. Okay, kita boleh increase productivity atau kita upah temporary hire. Maksud kita tempat untuk casual worker.
Salah satunya adalah cara yang sesuai untuk yang kita boleh buat bila kita mengalami employee shortage ataupun kekurangan pekerja. Okay, kita pergi pula kepada employee surplus ataupun berlakunya pelebihan pekerja dalam suatu syarikat. So, sama juga terbagi kepada dua, long term dan juga short term. So, kalau long term, kita ada option yang paling biasanya, kalau untuk long term, kita akan freeze hire. Maksudnya, kita akan tutup proses pengambilan dah. Okay. Ataupun kita boleh buat transfer. Okay, kita boleh transfer pekerja-pekerja kita yang lebih tu kepada unit ataupun kepada cawangan yang lain. Okay, itu adalah apa yang kita buat. Okay, ataupun kita bagi pilihan kepada yang nak dah nak pension-pension tu untuk pension awal, retirement incentive. Okay, so ini adalah pilihan-pilihan yang ada untuk long term. Berbanding pula untuk manakala untuk short term, apa yang kita boleh buat sama juga, reducekan overtime atau part time. Maksudnya jangan ambil lagi part time, kita kurangkan overtime. Okay, itu apa yang kita akan buat. Okay, lepas tu kita reducekan work week ataupun kita reducekan tempoh ataupun hari yang dia bekerja. Mungkin biasanya shift Isnin sampai Sabtu. Tapi bila kita mengalami masalah surplus ni, kita boleh untuk suruh pekerja untuk bekerja Isnin sampai Jumaat ataupun Isnin sampai Khamis sahaja. Okay. So next kita tengok kepada internal versus external staffing. So ini adalah kelebihan ataupun pengambilan secara dalaman ataupun secara luaran. Kita boleh tengok apa kelebihan dan apa kekurangan dia. Okay, so ini awak boleh tengok. Kalau kita ambil internal ni, paling penting sebenarnya kita boleh nak kata dia adalah less expensive. Sebab kita jimat, kita tak perlu nak buat periklanan ke apa, automatik kita dah tahu calon kita ada dalam syarikat. Tapi kekurangan dia pula adalah mungkin idea yang dia ada tu adalah idea-idea yang lama. Okay? Lepas tu mungkin kualiti yang dia ada, kualiti yang lama. Tak. Dan dia memerlukan masa untuk dia training. Untuk kita bagi dia training untuk dia lebih berjaya. Manakala kalau external pula, kalau kita ambil mereka, okay, advantage dia kita akan dapat info yang baru, knowledge yang baru. Okay, dan kita boleh pilih orang yang ramai sebab daripada semua cara-cara pendidik tu kita masih buat pilihan. Okay, kita boleh buat pilihan lagi. Okay, dan dia tak perlukan lagi yang training pun sebab knowledge yang dia ada tu mungkin current knowledge. Okay, tapi kekurangan dia yang paling ketara adalah kita sangat memerlukan time consuming ataupun masa untuk kita pilih calon. Dan yang kedua adalah masalah daripada sudut kos. Kita sangat memerlukan kos yang tinggi untuk mengambil pekerja luar ataupun mengambil pekerja secara kaedah luaran ni. Sebab bukan senang nak cap dengan diorang. Kalau kita nak buat iklan pun dekat website kita kena bayar. Okay? So itu adalah salah satu antara advantage dan disadvantage bila kita memilih internal ataupun external staffing. So setakat situ saja untuk chapter ni. Okay, tambahan untuk fleksibel ni, ini adalah untuk pekerja yang jika memerlukan pekerja yang fleksibel. Okay, ini tak wajib. Okay, tapi bergantung pada syarikat. Ada syarikat dia perlukan, ada syarikat tak perlukan. Okay, so kalau flexible workforce ni kita boleh bagi dia temporary ataupun kontrak lah. Flexible workforce ni boleh kita gunakan sebagai pekerja kontrak. Okay, so itu saja. Terima kasih. Thank you for watching. Thank you for listening and thank you for studying.